teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jadi guru kena tegur. Baik, boleh guna step. Antaranya, kalau tengok dalam majlis ada yang tidak beradab, maka guru tadi tambihkan, pesan dulu. Saya dah pesan jangan main handset. Saya dah pesan jangan main pen. Saya dah pesan jangan korek tak hidung dalam majlis. Saya dah pesan jangan begini. Tengok ada orang nak buat. Dia pesan-pesan tu, kalau dia berasa, maka dia akan berhentilah pada waktu tu. Tak tegur terus. Tengok-tengok kali kedua buat juga. Sebut-sebut kali lagi, tengok tu korek lagi. Sambil tu pesan tu. Saya dah pesan, dia tu. Oh, jenis ni. Pesan lagi sekali. Tak dengar cakap juga. Lepas tu boleh tunjuk lah. Ni kamu ni. Boleh tunjuk dah pada waktu tu. Baik, adakah dia dikira memalukan murid pada waktu tersebut? Baik, kalau kata guru tadi tidak mau untuk tunjuk macam tu, itu terpulang dengan guru, karena guru tadi adalah sahibul majlis. Dia adalah tuan punya majlis tersebut pada waktu itu. Maka dia berhak untuk keluarkan siapa yang dia inginkan daripada majlis. Kalau dia nak keluarkan. Faham? Karena dia sahibul majlis. Dia tuan punya majlis pada waktu itu. Maka dia berhak untuk Nabi kata, kamu boleh duduk lagi, kamu tak boleh, kamu kena keluar. Tak ada adab. Imam Malik, orang lelaki seorang tu mai tanya dekat dia. Aina Allah? Tanya Allah di mana? Bukan aina Allah. Ditanya kaifa istiwa Allah? Bagaimana Allah Ta'ala istiwa? Dia tanya dia. Itu Imam Malik jawab apa? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif ghairu ma'qul. Was su'alu anhu bid'ah. Ada riwayat al-kaif ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Wal kaif majhul. Was su'alu anhu bid'ah. Tapi riwayat wal kaif majhul ada sedikit maqal. Kata guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah, yang tepatnya al-kaif ghairu ma'qul. Itu jawapan yang tepat yang disebut oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Mana dia al-istiwa ma'lum? Ada ramai orang terjemah al-istiwa ma'lum, istiwa dalam Quran kan, summa stawa 'alal 'arsy, Allah Taala beristiwa di atas arsy. Dia tulis terjemah apa dia? Istiwa ma'lum. Imam Malik kata istiwa ma'lum. Istiwa ma'lum tu apa dia? Istiwa ma'lum. Ni istiwa ma'lum, duduk macam ni. Apa? Kalau duduk macam ni, macam mana wal kaif ghair ma'qul? Tu kan kaif tu. Faham? Jadi yang sebenarnya apa dia? Kata Maulana Syekh Jamal Faruq, perkataan Imam Malik tadi apa dia? Al-istiwa ma'lum ay ma'lumun fi kitabillah. Itu maksud dia. Istiwa ma'lum dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah ada sebut summa stawa 'alal 'arsy. Ada sebut dalam kitab. Ma'lum. Wal kaif ghair ma'qul. Tapi kaif ghair ma'qul. Maksudnya fikir macam mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Was su'alu anhu bid'ah. Dan soal macam ni bid'ah kata Imam Malik. Kenapa? Karena tak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa ditanya Allah Taala istiwa macam mana? Tanya macam mana tu dah salah dah. Tak kena tanya macam mana dekat Allah Taala. Karena Allah Taala bukan macam kita. Jadi bila sebut macam tu, Imam Malik kata apa? Dan aku tengok dalam hati kamu ini ada penyakit keluar daripada majlis. Dihalau pada waktu itu daripada majlis. Itu poin dia adalah hujung tu lah. Bukan nak cerita tentang tu. Itu cerita tu panjang lagi tu. Ya Rock Wahabi pula kan. Ini kita nak cerita tentang Imam Malik halau dari majlis itu saja nak abangnya kata ada tak pernah ulama halau dari majlis? Ada. Imam Malik pernah halau seorang daripada majlisnya, ahli bid'ah. Tanya soalan, Allah Taala istiwa macam mana? Faham? Baik. Jadi teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Itu dia. Jadi kalau tak dengar juga nasihat, maka sebaiknya keluar balik rumah saja. Baik, siapa yang nak kena balik ni? Sebaiknya keluar balik rumah saja ni. Dua-dua. Tok guru nak balik pun boleh, anak murid nak balik pun boleh. Tak ada masalah. Jadi hadis perkataan saya sini, jika masih tidak dengar nasihatnya, kalau masih tak dengar nasihatnya, nasihat guru tersebut, sebaiknya keluar balik rumah saja. Boleh, sama ada guru tadi nak balik rumah pun boleh, anak murid nak balik rumah pun boleh. Jadi kalau tak dengar juga cakap, balik rumah saja, anak murid itulah. Ataupun dah dengar, tak mau dengar juga cakap, maksudnya tempat ini tak mau ilmu.
Maka buat apa saya datang lagi tempat yang tidak mau pun raikan ilmu. Bukan nak raikan jiwa peribadi kita, meraihkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, itu saja. Maka lebih baiklah saya undur diri daripada duduk di tempat yang akhirnya lebih buruk adabnya dan lebih buruk keadaan di tempat tersebut. Kenapa? Karena tidak memuliakan ilmu. Kan masalah tu nanti. Maka guru mengundur diri pada waktu tersebut. Nah, itu ada sebahagian guru kita main-main anak murid tak jaga adab. Ada sebahagian guru, namanya Maulana Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar diceritakan dalam kelas anak murid telah tengok kat dia. Anak murid semua kena tunduk. Tengok kitab, tulis apa yang dia sebut. Ada anak murid yang kat kepala tengok dia, tutup kitab balik. Dia balik. Ahwal guru masing-masing. Masing-masing. Kita boleh nak bersoal, kita kata, awak dia balik. Ikut suka dia. Ikut suka dia. Lepas tu anak murid dia semua jaga sungguh. Takut nak tanya pun tak berani. Nak tanya pun tak berani. Tapi dia akan buka soalan, tanya siapa nak tanya. Syekh Abdul Karim ni diceritakan oleh para murid dia yang saya pernah jumpa. Dia ganti kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili yang mengajar di Masjidil Haram, pengganti dia Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Karim Banjar lah yang ambil tempat dia pula lepas tu, mengajar kitab dalam Masjidil Haram. Kadang-kadang dia mengajar, ada orang tanya soalan, Syekh apa dia hukum sekian. Kadang-kadang dia jawab tak tahu. Dia jawab tak tahu. Kalau orang yang kenal dia, orang akan kata esok tunggu, jawapan dia akan bagi esok. Karena tak tahu yang dia jawab tadi, bukan dia tak tahu, tapi dia tak tahu secara tafsir. Nak jawab peringkah boleh, tapi dia tak minat macam tu. Dia akan jawab secara terperinci. Sebab tu yang hadir dalam majlis dia, yang akan dapat manfaat, budak baru mengaji pun dapat manfaat, yang alim pun dapat manfaat, yang baru pertengahan pun dapat manfaat. Yang alim boleh ambil modal, balik pergi mengajar pula. Yang pertengahan boleh tambahkan ilmu. Yang baru nak mengaji boleh, maksudnya mula nak tahu pada waktu tersebut. Faham? Kalau ditanya satu masalah, dia akan esoknya dia akan bawa main dalam kitab sekian, muka surat sekian, dalam kitab ni pula dalam muka surat sekian, permasalahan dia macam ni, dibaca semua. Jadi jenuh lah. Jadi tok guru kalau main dalam majlis dia, beda untuk catat, ambil modal, orang panggil. Ambil modal bawa balik, beda nak mengajar pula dekat anak murid nanti. Sebab tu dalam majlis dia ramai orang hadir. Ada yang alim, ada yang biasa, ada yang pertengahan dan sebagainya. Dia tegah, orang yang sangat tegah. Ada tok guru kita yang dia relax, tenang. Guru saya Abuya Kiai Abdul Rahim Jahri, saya pergi mengaji dengan dia di Mekah Al-Mukarramah, di rumah beliau dekat Syariat Sittin. Kami pergi mengaji waktu tu kitab Azkar, kitab Adabul Mufrad. Al-Mufrad ada 1000 lebih hadis. Saya esok kami nak balik dah. Saya duduk pergi baca dekat dia dekat 5-6 hari kitab tersebut. Esok dah nak balik. Kami pergi baca mula pukul 10 sebab saya bawa jemaah. Jadi nak kena tengok jemaah dulu, nak kena kalau ada nak kena bagi tazkirah ke apa semua, kena duduk dengan depa dulu. Lepas pukul 10 baru saya boleh pergi. 10 malam. Abuya Abdul Rahim pula dia kata tak kisah pukul berapa ustaz nak main-main lah, dia kata. Tak ada masalah. Saya pun kata pukul 10 boleh tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Saya tak tidur malam. Saya pergi rumah dia pukul 10 malam, baca kitab dengan dia, baca hadis, baca Adabul Mufrad Imam Bukhari. Bila baca banyak baca ni, kadang ada malam tu saya dah letih sangat. Kemudian kami baca sampai pukul 1 pagi. Esok nak balik, saya duk cadang macam nak khatam kitab dah malam tu. Tak sempat juga, banyak lagi hadis. Tinggal 100 lagi hadis saja. Masa tu pukul 1 pagi dah. Kepala saya ni macam ular tedung lah. Kembang ni, ya Allah ya Tuhan. Rasanya nak pecah kepala. Abuya Abdul Rahim relax, tenang. Dia anak murid kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Said Alawi Al-Maliki, ayah Abuya Said Muhammad. Dia anak murid, umur dia dekat 80 tahun dah. Ni Syekh Abuya Said Syekh Abdul Rahim ni umur dekat 80 lebih dah. Tapi relax, tenang. Dia orang Banjar. Dia duduk dengar saya duduk baca, saya ni dah turun. Yang saya bawa habis dah. Ada 2 orang ustaz saya bawa, ada anak murid saya seorang. Se-alif kalau tak silap pergi sekali. Jadi dia bawa waktu tu. Habis dah. Ke alam balik ke Malaysia dah waktu tu. Habis dah, lentok habis dah pukul 1 pagi. Pukul 10 pagi, 10 malam sampai pukul 1 pagi baca. 10, 11, 12, 1. 3 jam baca tak berhenti. Makan minum air baca. Abu ya duk relax. Tak ada apa. Yang depa pergi lah. Kok lah dia nak marah, dia tak marah. Dia jenis tak marah.
Dia apa main tidur? Nak main tidur balik tidur di hotel. Main pada tidur sini tak, dia tak marah. Biar tak apa, dia tidur tak apa. Yang saya ni berapa kali dah sambil duk baca sambil duk. Saya yang tukang baca. Tapi saya yang teruk tu takut terlari lidah. Tu. Dah kali saya beritahu kat Abuya, saya kata, Abuya boleh tak? Saya nak minta izin kata. Saya nak tidur sat saja. Nak tidur sat je. Oh boleh dia kata boleh. Kebetulan waktu tu Abuya isteri dia baru meninggal. Isteri Abuya Said Abuya Abdul Rahim baru meninggal sangat waktu tu. Jadi dia pun bawa saya masuk bilik dia. Dia yang tolong siap katil kat saya. Tu dia. Oi. Ni siapa tok guru ni? Dia siap katil kat saya. Dia kata, "Nah, ustaz tidur di sini." Saya tak kata apa. Saya kata, "Tak apa ke Abuya tidur sini ni?" "Tak apa, tidur sila." Saya tak kepala tu, tuan-tuan. Ghaibul ghuyub. Tak tu tak ada bismillah pun. Tidur terus. Saya tidur tu. Saya kata nak tidur sejam je. Saya kata sejam je. Saya dah set dah jam. Sejam. Dia akan bunyi loceng. Rupanya jam saya berbunyi setelah 6 jam. Dia bunyi lah saya tak sedar. Pukul 1, pukul 6:30 pagi baru saya bangkit. Tak dalam jam lah. Dah dekat 5 jam, 4 jam. Pukul 6:30 pagi baru bangkit. Saya bangkit. Saya terkejut betul-betul. Pukul 6:30. Pukul 10 pagi kami nak balik dah ke Malaysia. 6:30 pagi saya bangkit. Saya terus pergi ke ruang tamu. Apa yang saya tengok? Saya tengok Abuya Abdul Rahim tidur atas kerusi. Duk tunggu saya. Hak ni saya rasa paling bersalah dalam hidup bagi tok guru, orang tua tidur atas kerusi. Gila ke apa ni? Tapi dia relax, dia tenang. Tak apa. Ish, saya tak nak jumpa tok guru macam ni. Kalau saya jadi tok guru, tak ada aku nak bagi masalah kat anak murid tidur atas katil aku. Suruh anak murid, ya, tidur sini. Saya tidur kat ruang tamu, tidur. Ish, payah nak jumpa orang alim tawaduk sampai macam tu. Kitab dia tuan-tuan ada sampai berapa puluh kitab yang dia karang. Dia bagi hadiah ya. Kitab-kitab dia bagi hadiah. Kalau saya main mesti ada kitab baru. Dia putus stik kan. Kitab dia semua putus stik. Dia akan bagi yang ni kitab dia baru. Semua bahasa Arab. Kitab dia semua bahasa Arab. Kitab hukum hakam haji, dia pakar dalam bab hukum hakam haji dan umrah. Dia ada mausu'ah umrah dengan haji terbaik tu. Ada beberapa ribu, dekat 1000 muka surat yang dikumpulkan semua mazhab yang 4 dalam bentuk alif buata. Huruf alif, apa dia huruf alif? Contohnya apa ni? Huruf ba, ta, kalau huruf dal, dam. Contohnya dam. Dam apa dia? Dalam dibencampak dam. Dia ikut huruf abjadiyah. Abjadiyah pada huruf hijaiyah, susun huruf alif ba ta. Jadi mausu'ah. Jadi ensiklopedia haji dan umrah dalam 4 mazhab. Kan? Tapi tawaduk sungguh. Dan dia tak marah. Tenang, relax. Saya pula bangkit, saya kata terus, kami nak kena balik dah. Tak apa dia kata. Tahun depan datang lagi. Tahun depan main datang pula, barulah kami khatam kitab tersebut. Alhamdulillah saya sempat khatam kitab Adabul Mufrad, dibaca daripada awal sampai habis dengan riwayat yang saya ambil daripada Abuya Syekh Abdul Rahim Abdul Rahim Jahari Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Moga umurnya dipanjangkan oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini antara guru-guru yang sangat barakah dan kemudian tawaduk. Tak kata ke orang dan sebagainya. Baik.